Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam kalender jenayah My Metro TV. Fenomena mat rempit sememangnya sudah lama membelenggu masyarakat negara ini. Walaupun pelbagai langkah penguatkuasaan dilakukan oleh pihak berkuasa, mat rempit sentiasa mempunyai cara untuk melakukan aktiviti mereka. Antara lokasi yang menjadi tumpuan golongan ini adalah sebuah stesen minyak yang terletak di Lebuh Raya Plus berdekatan Serdang. Setiap hujung minggu, sebuah stesen minyak di Lebuh Raya Plus, Serdang berubah menjadi litar mini apabila puluhan mat rempit berkumpul dan membunyikan enjin secara kuat sehingga mengganggu ketenteraman pelanggan lain. Kehadiran mereka dikesan pada hujung minggu, terutama malam Sabtu dan Ahad bermula jam 10 malam sehingga awal pagi. Difahamkan perbuatan membunyikan enjin adalah untuk menjadikan lokasi lebih panas dengan menarik perhatian pihak berkuasa. Bagi sesetengah pengguna jalan raya, kelibat puluhan mat rempit berpeleseran di stesen minyak berkenaan, terutama pada malam minggu, menyebabkan mereka berasa kurang selesa, terutama apabila mat rempit membunyikan enjin dengan kuat menyebabkan udara tidak sihat berikutan asap daripada egzos motosikal. Sementara itu, Ketua Trafik Pasukan Bukit Aman, Senior Assistant Commissioner Datuk Muhammad Fuad Abdul Latif berkata, pihaknya sedang mengumpul maklumat mengenai aktiviti samseng jalan raya di kawasan berkenaan sebelum mengambil tindakan lanjut. Beliau menegaskan pihaknya sentiasa melakukan operasi dan pemantauan di lokasi yang dikenal pasti menjadi tumpuan mat rempit dari semasa ke semasa. Jadi mereka ni orang ramai yang muda, dan saya percaya kebanyakan mereka ni yang masih lagi belum bersekolah, kalau 16, 17, 18 tahun, mungkin belum bekerja lagi. Sorry, bukan belum bekerja ya. Bila terima tak bekerja atau mereka dah remaja yang bujang, mereka duduk dengan ibu bapa lagi, ya? Masih lagi bawa penjagaan ibu bapa. Jangan saya terlalu berkata begini, sedemikian ya. Pertama tu saya kata ibu bapa ambillah tahu di mana anak mereka pergi, terutama kan hujung minggu ya, dan juga jauh lewat malam kan. Kalau kita tengok motosikal anak tak ada, atau ataupun motosikal bapa untuk rumah yang ada tak ada, dan anak pun tak ada, dan tentunya mereka keluar dengan motosikal sampai pukul 12 tengah malam, 1 pagi, 2 pagi ya. Saya mintalah ibu bapa pun ambil tanggungjawab ya, sekiranya anak lewat balik di rumah ya, cuba telefon mereka ada di mana, ambil perak sikit ya. Dan saya pernah juga dalam saya punya press statement saya beritahu tentang ibu bapa yang membunuh anak-anak mereka di jalan raya. Bila ibu bapa tahu yang anak mereka tak ada lesen mandu, lesen untuk menunggang motosikal kan, jadi janganlah biar bagi anak mereka gunakan motosikal untuk keluar rumah. Jadi itu saya kata, apabila berlaku kemalangan atau kematian kepada anak mereka yang tak ada lesen mandu ni, itu saya katakan saya bertanggungan ibu bapa yang membunuh anak mereka di jalan raya ya. Itu mungkin pakai bahasa yang kasar ya, pada ibu bapa membunuhkan anak dia, tapi inilah mesej yang saya nak sedarkan kepada ibu bapa ya. Kalau anak-anak tak ada lesen mandu, jangan sekali-kali biarkan mereka menunggang motosikal. Mahkamah Session Alur Gajah Melaka menjatuhkan hukuman penjara 8 tahun dan 2 sebatan ke atas seorang lelaki yang merompak hingga mencederakan penuntut UiTM Lendu bulan lalu. Tertuduh Rahim Uthman, 20 tahun, mengekalkan pengakuan salah yang dibuat tertuduh ketika dihadapkan ke mahkamah buat kali pertama pada 25 September lalu. Tertuduh didakwa berbuat demikian ke atas mangsa Siti Irina Rizwan, 20 tahun, di sebuah apartmen di Jalan Dimensi Utama pada jam 6.15 pagi 10 September lalu. Mahkamah kemudian menetapkan 17 November untuk tarikh sebutan dan pengurusan kes.
Situasi tegang berlaku apabila penguatkuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL melaksanakan perintah mahkamah untuk merobohkan kediaman penduduk di Kampung Cubadak Kuala Lumpur. Pergelutan berlaku antara penduduk dan beberapa individu lain dengan pihak berkuasa ketika mereka menghalang penjawat awam. Lebih 50 anggota DBKL termasuk pasukan Light Strike Force Polis yang berpakaian lengkap dikerah mengawal keadaan. Ketua Polis Daerah Sentul, Assistant Commissioner R. Munusami berkata, 2 pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam ditahan atas kesalahan menghalang tugas penjawat awam namun sudah dibebaskan dengan jaminan polis. Menurutnya, arahan mengosongkan rumah sudah mendapat kelulusan mahkamah dan operasi itu turut dihadiri seorang pendaftar mahkamah bagi menerangkan tindakan mereka. Pakcik duduk beranak semua di rumah. 4. Bermula sebagai pengedar kecil-kecilan, seorang lelaki kemudian bertindak menghasilkan dadah ciptaannya sendiri yang dipelajari di internet sejak beberapa bulan lalu. Bagaimanapun, perbuatan jenayah itu terbongkar apabila dia ditahan sepasukan polis Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Pulau Pinang yang menyerbu rumah lelaki berusia 49 tahun terbabit di Relau Pulau Pinang dan merampas pelbagai dadah serta peralatan menghasilkan dadah. Difahamkan suspek adalah seorang pengedar dadah tegar dan kerap keluar masuk penjara. Namun dia masih tidak serik, malah kali ini lebih berani apabila cuba menghasilkan dadah sendiri di rumahnya. Dalam serbuan itu, polis turut merampas pelbagai peralatan memproses dadah dan suspek dikatakan menjadikan rumah terbabit sebagai stor yang bakal dijadikan makmal untuk melakukan eksperimen. Timbalan Ketua JSJ Negeri, Deputy Superintendent Lee King Chuan berkata serbuan dilakukan jam 12.30 tengah hari di pangsapuri milik lelaki berkenaan selepas polis menerima maklumat dan melakukan risikan. Beliau berkata jumlah dadah yang dirampas dianggarkan bernilai RM200,000 dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Lagak bagaikan hartawan minyak apabila sekumpulan warga Iran dikesan tinggal di banglo bernilai jutaan ringgit di Hartamas dan memiliki deretan kereta mewah. Bagaimanapun, polis mendedahkan dan membongkarkan kegiatan warga Iran ini yang sebenarnya anggota sindiket syabu antarabangsa. Sementara itu, di Taman Seri Rampai, sepasang kekasih yang bakal melangsungkan perkahwinan dikesan mengumpul duit dengan menjual rebusan air ketum di sekitar ibu kota. Secara keseluruhannya, kita telah menahan 5 lelaki warga negara Iran, 2 perempuan warga negara Iran, 1 perempuan warga negara tempatan, warga negara Malaysia yang terlibat di dalam sindiket ini. Salah seorang daripada mereka merupakan ketua kepada sindiket tersebut. Semua yang ditangkap. Seramai 7 warga Iran ditahan selepas disyaki terbabit dengan sindiket pengedaran dadah dalam beberapa serbuan berasingan di ibu negara Rabu dan Khamis lalu. Kumpulan sindiket dadah itu dikesan hidup mewah hasil dari kegiatan menyeludup syabu sejak lebih 3 bulan lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Seri Nur Rashid Ibrahim memaklumkan demikian dan kesemua yang ditahan berusia lingkungan 22 hingga 34 tahun. Pihaknya turut merampas dadah dianggarkan bernilai RM1.1 juta selain menyita 7 kereta mewah. Hasil siasatan turut mendapati wanita tempatan berusia 23 tahun dipercayai dijadikan orang tengah untuk memasarkan dadah berkenaan. Kesemua suspek kini direman selama 7 hari dan kes disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952. Pasang kekasih ditahan selepas dipercayai menjual air ketum yang diproses sendiri di kediaman mereka. Dianggarkan lebih RM8,000 dalam kejadian di Taman Seri Rampai. Serbuan jam 11 malam itu, kegiatan haram dilakukan lelaki berusia 44 tahun dan teman wanitanya berusia 26 tahun itu dipercayai sejak 6 bulan lalu. Kononnya mengumpul duit untuk berkahwin. Pemangku Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Deputy Superintendent A. Asmadi Abdul Aziz
mengesahkan demikian dan siasatan pihaknya mendapati bekalan daun ketum itu diperoleh dari utara tanah air yang dibawa ke ibu negara menggunakan perkhidmatan kurier dan bas ekspres. Agak mengejutkan kita juga, penghantaran daun ni juga dibuat melalui pos biasa, pos laju dan juga menggunakan bas ekspres, tapi kita tengah develop intelijen tu tentang tu. Dan pasaran untuk air ketum ni adalah di kawasan maju tu lah, di Seri Rampai tu, dengan harga lebih kurang RM20 setiap botol. So kalau kita kali semua tu, bahawa satu botol berharga RM20 di pasaran, so di 106 botol tu, kalau harga dengan kali dengan RM20, dia berjumlah 2,120. Tetapi kalau kita kali dengan daun-daun yang belum sempat diproses, kita menjangkakan keseluruhannya dia akan mendapat 243 botol. So, kalau kita kalikan RM20 untuk satu botol, jumlah keseluruhannya boleh mencapai 8,970. Ujian yang kencing juga telah dibuat terhadap kedua-dua suspek dan kita dapati hasil dia negatif. Dan sebab kedua-dua suspek direman di bawah Seksyen 30, Braket 3, Braket 5, Akta Racun 1952. Dan sekarang ini direman selama 6 hari dah untuk membantu siasatan. Sebanyak 106 botol dipercayai air ketum bersama daun ketum yang belum diproses turut dirampas. Difahamkan satu botol ketum itu dijual pada harga serendah RM2. Pengusaha kafe cyber dipercayai sanggup mengosongkan premis setiap kali selepas tamat operasi dan menyimpan puluhan unit komputer yang digunakan untuk aktiviti perjudian internet milik mereka di premis lain bagi mengelak dirampas pihak berkuasa. Namun taktik itu terbongkar hasil operasi bersepadu diketuai Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB kira-kira jam 12.15 tengah hari selepas menemui puluhan unit komputer disimpan di sebuah premis di Taman Malim Jaya yang dipercayai dijadikan stor penyimpanan. Datuk Bandar Datuk Zainal Abu berkata sebanyak 63 unit komputer itu adalah antara 197 unit komputer yang dirampas pihaknya hasil daripada serbuan di 6 premis di sekitar daerah Melaka Tengah. Katanya operasi bersepadu di 14 premis itu disertai 41 anggota dan pegawai membabitkan MBMB, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Agama Islam Melaka, Suruhanjaya Tenaga dan Tenaga Nasional Berhad hasil aduan dan memorandum penduduk setempat berhubung kegiatan premis berkenaan. Seramai 40 kaki judi termasuk 5 penjaga premis ditahan menerusi Ops Dadu Pusat Hiburan Keluarga PHK dalam serbuan di 2 premis di sebuah pusat beli belah di Jalan Kota Tinggi, Ulu Tiram, Johor Bahru. Serbuan jam 10 malam itu kesemua yang ditahan termasuk seorang wanita warga Kemboja berusia lingkungan 20-an hingga 40-an. Pegawai turus D7 IPK Johor, Deputy Superintendent Azli Abu Shah mengesahkan demikian dan pihaknya turut merampas 25 mesin judi dan wang tunai lebih RM1,000. Siasatan awal mendapati premis itu mempunyai lesen perniagaan namun menyalahgunakannya dengan menyediakan mesin judi kepada pelanggan. Susulan kes rasuah membabitkan 33 pegawai JKDM. Mahkamah Khas Rasuah Shah Alam terpaksa menangguhkan sebutan semula kes rasuah membabitkan 33 pegawai Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM termasuk 2 pengarah jabatan itu. Ia berikutan terdapat 4 tertuduh masih dalam proses pendakwaan di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur. Tarikh sebutan semula untuk kesemua 33 kes adalah pada 19 Disember depan. Terdahulu, peguam yang mewakili tertuduh membuat bantahan dengan menyatakan timbalan pendakwa raya tidak memberikan butiran lengkap dalam pertuduhan anak guamnya. Mahkamah Tinggi Shah Alam menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ke atas 3 sahabat bekas pelajar kolej selepas didapati bersalah membunuh seorang pensyarah dan bapanya 2 tahun lalu. Tertuduh Muhammad Zul Syahril 22 tahun, Muhammad Syarafi Matnoh 21 tahun dan Azizi Aizat Ibrahim 22 tahun. Ketiga-tiga tertuduh didakwa melakukan kesalahan membunuh pensyarah bahasa Inggeris Kolej Teknologi Antarabangsa Cybernetik Zara Elina 23 tahun dan bapanya Omar Peter Abdullah 56 tahun.
Insiden itu dilakukan di sebuah rumah di Taman Kin Rara Puchong antara jam 1.30 dan 2.30 pagi 9 Mac 2012. Sekian dulu paparan kalender jenayah untuk minggu ini. Terima kasih kerana terus menyokong laman web hmetro.com.my. Pastikan anda terus mengikuti laman Facebook dan Twitter Harian Metro untuk mengikuti berita-berita terkini. Dengan itu, Assalamualaikum daripada saya Gaddafi Musli dan jurukamera Mia Azlan.